Tak setia kepada pemimpin menjadi satu tuntutan dalam Islam dan selagi pemimpin mengajak kepada kebaikan dan tidak menyalahi perintah Allah, umat Islam wajib mentaati pemimpin dan hanya melaluinya kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan negara akan sentiasa terpelihara. Pasukan Sahih Berimbang melalui wartawan Farhana Azwani Ismail punya perinciannya. Kepimpinan dan Islam tidak dapat dipisahkan kerana tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Konsep ketaatan kepada pemimpin atau disebut ulul amri memberi penekanan terhadap usaha menarik manfaat dan mampu menolak mudarat kepada masyarakat. Hakikat ini jelas terkandung dalam Al-Quran. Allah SWT sebut secara jelas di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan taatlah kamu kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kesetiaan kepada institusi raja, kalau kita lihat dalam konteks surah An-Nisa ayat 59 tadi, itu sudah jelas. Maknanya di situ Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menghormati ulil amri tadi. Maka dalam konteks kita di Malaysia ini adalah raja memerintah. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari, umat Islam wajib mentaati pemerintah selagi tiada sebarang kecenderungan kepada kemaksiatan. Dalam konteks negara hari ini, pemerintah terbukti sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dengan mencari jalan terbaik membela nasib semua golongan. Justru tindakan pihak tertentu yang sanggup mempermain sentimen agama dan kaum sehingga berani mempetikai institusi raja, satu tindakan jelik yang juga bertentangan dengan tuntutan Islam. Peranan institusi raja-raja untuk di antara salah satunya untuk memakmurkan negara supaya rakyat tidak berpecah, supaya bersatu padu. Bila sebut tentang taat ini, bukan saja kita taat pada perintah, tetapi bagaimana kita menzahirkan ketaatan itu dalam bentuk adab. Dalam bentuk adab, bagaimana kita menghormati institusi raja-raja itu dari segi pertuturannya. Kan sekarang ni kita lihat pelbagai perkara-perkara negatif yang berlaku di media sosial yang kita perlu kawal sebenarnya. Kalau sudah sampai tidak bertegur siapa, kan hanya disebabkan politik, hanya disebabkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kegusaran selepas diariu dan sebagainya, saya rasa itu adalah perkara yang tidak wajar. Tetapi bagi saya, bagi rakyat Malaysia yang mempunyai raja, yang kita punyai institusi raja yang perlu dijaga kedaulatannya. Dalam konteks pentadbiran negara ini, pemimpin tertinggi dibahagikan kepada dua kategori. Pertama, ketua negara yang merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong yang dipilih Majlis Raja-Raja seperti yang termaktub dalam Perkara 32/1 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, ketua kerajaan iaitu Perdana Menteri yang mengetuai kepimpinan eksekutif tertinggi kerajaan yang turut dikenali sebagai Kabinet. Sehubungan itu, sebagai rakyat yang cintakan tanah air, menjadi kewajipan semua pihak untuk kembali kepada asas rukun negara dengan menjunjung tinggi prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Melihat kepada kepentingan sebuah pemerintahan menurut syariat, maka jelaslah betapa pentingnya ketaatan terhadap pemimpin dalam Islam. Sistem raja berperlembagaan yang diamalkan sejak merdeka menjadi lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Seluruh lapisan rakyat perlu memahami peranan sebenar institusi raja dalam melindungi kesucian agama Islam. Justru mana-mana pihak diingatkan supaya jangan sekali-kali mencampakkan nilai kesopanan dan kesusilaan hanya kerana ketidakpuasan hati yang didasari kepentingan peribadi. Farhana Azwani Ismail, RTM.